Tu kaki aku tu. Jadi ni kasut ada tu. Kaki kulat jadi. Dia kena pakai. Iyalah, tak boleh pakai token. Tak boleh. Pakai token dia busuk. Busuk hang pun tak mau duduk dengan aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nurul Solehatun dalam 999. Tidak peka dan sambil lewa. Itulah antara sikap pemandu bas yang dilihat engkar syarat yang ditetapkan oleh pihak JPJ. Menggunakan telefon bimbit dan tidak memakai kasut ketika memandu dikuatiri mampu menyebabkan kemalangan. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Sikap segelintir pemandu bas yang tidak ambil pusing terhadap Undang-Undang Jalan Raya, terutamanya di Negeri Sembilan, telah merekodkan sebanyak 16 kes kemalangan sejak Januari sehingga September tahun ini. Antara faktor yang kita kena pastilah, yang pertama mungkin sikap pemandu itu sendiri yang mengambil mudah aspek pematuhan peraturan jalan raya. Dan yang kedua, pemandu mungkin hilang tumpuan apabila mereka kepenatan memandu untuk satu tempoh yang lama, terutamanya bagi perjalanan yang jauh lah. Kecuali pemandu semasa bertugas ataupun mengendalikan jentera kenderaan bas ni mungkin boleh menyebabkan kecelakaan jalan raya dan malahan mungkin menyebabkan kemalangan maut ataupun kehilangan nyawa lah. Susulan itu, pihak JPJ Negeri Sembilan melakukan penyamaran sebagai penumpang bas pada 7 September lalu bagi memantau sikap dan pergerakan pemandu bas yang gagal mematuhi Undang-Undang Jalan Raya. Sekiranya berlaku provokasi, doktor perlu bersikap secara profesional dan sekiranya tak boleh dapat melampau sangat dia punya provokasi, minta berhubung dengan Tuan KBK dan Tuan KBK akan menjelaskan rasa. Mungkin kita kontak polis dan sebagainya. Ada possibility yang power bila kita memperkenalkan diri kita sebagai JPJ, ni kebal lagi kita. Pemantauan bermula jam 12.30 hari dianggotai seramai 6 orang pegawai dan anggota yang menaiki 3 bas persiaran berasingan daripada selatan Semenanjung menuju ke arah utara. Perjalanan yang mengambil masa lebih 7 jam ini telah mengesan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemandu bas, termasuk pemakaian selipar dan memandu di lorong kanan secara berterusan. Yang pertama tadi, bila memandu melebihi 300 tu, mana pun kena tukar driver. Dalam kaedah tu je lah. Dalam kaedah lebih tu, dia kalau 300 kilo atau melebihi 4 jam memang kena tukar driver. Memang jelas kan? Ya, memang betul hang cakap tu. Tapi aku tak boleh nak buat apa. Aku kita punya driver. Yang partner aku mai tadi turun mai, kita mampu bawa. Kan kita nak bagi game kalau macam ni, besok naik hang tengok tak sampai dekat Simpang Pulat. Dah 3 jam setengah dah. Yalah. Sampai Iahat ni tau. Kan nak kejut dia. Bangun. Lain lempak ni. Ni gagah demam ni. Satu lagi cik. Kalau boleh ni saya duk perhatikan sebab berdasarkan pada aduan. Berdasarkan pada aduan, kebanyakan pemandu dekat tol yang last sekali tu, tol apa tu? Tol juru tu. Turunkan penumpang transit daripada bas lain. Itu memang satu kesalahan. Meskipun pihak JPJ telah menyatakan semua kesalahan yang menyalahi undang-undang, lelaki berusia 56 tahun ini masih cuba berdalih dan memberikan pelbagai alasan untuk mengelak daripada dikenakan sebarang tindakan. Yang kedua tu saya tengok tempat dilarang memotong. Kilometer 3.15 tu. Iyalah, tapi aku terpaksa lah. Kan aku nak ikut belakang nyok. Aku dah tengok dah. Dia macam ni bawah. Kalau ada papan tanda, kalau tempat dilarang memotong tu, jangan memotong lah. Kemudian
Ketiga ni pakai slipper, pakai slipper. Tu, kaki aku tu. Jadi ni, kasut ada tu. Kasut ada. Kaki kulat jadi. Dia kena pakai. Yalah, tak boleh pakai token. Tak boleh. Pakai token dia busuk. Busuk hang pun tak mau duduk dengan aku. Aku beli spray wangi tu. Lelaki yang hanya ingin dikenali sebagai Pak Wan mendakwa ini adalah saman pertamanya daripada pihak JPJ sepanjang lebih 30 tahun bekerja sebagai pemandu bas. Ni kalau kerja trip ni macam mana? Kalau sehari agak Dia sekarang ni syarikat bas, dia tidak ada trip dia. Sampai dia bagi rehat dalam 1 jam, dia akan jalan. Oh, dia pergi satu Malaysia lah kan? Dia ada no. Dia ada permit dia. Laluan dia permit dia. Kalau macam Pak Wan ni dia bagi iaitu yang shortcut saja, iaitu antara Kuantan ataupun KL ke Penang. Kalau lebih daripada 700 km dia bagi orang muda. Kita sebulan dapat berapa anggaran? Selalunya dalam mimpi lah, lebih kurang dalam 3,000 je. Daripada doktor tak larat. Penyakit asma. Pak Wan penyakit asma priority 1 kat hospital. Ada ubat ni kat Pak Wan setiap masa, setiap ni yang tengok ni. Semasa dalam perjalanan pulang menghala ke Kuala Lumpur, pihak JPJ turut mengesan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemandu bas berusia 50-an ini, termasuklah memandu di lorong kanan secara berterusan, melanggar lampu isyarat dan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Pada situasi itu, apa yang abang memandu dengan saya duduk, saya tengok pada real time, sama. So situasi sepatutnya sebagai kenderaan perdagangan yang nyawa kat belakang, abang berhenti bukan sepatutnya. Kita mau langgar itu bilateral. Kita biasa berhenti je. Saya faham. Itu macam kawan abang yang seorang lagi tu memang langgar. Kalau dia lori tu terus akan batang. So saya itu depan lori, masa dia isyarat biasa. Saya ikut juga. Hasil pemeriksaan mendapati tayar kenderaan ini dipercayai tidak diselenggara dengan baik. Oleh itu, pemandu bas ini cuba menghubungi wakil syarikat pengusaha bas. Namun pelbagai alasan yang diberikan bagi mengelak daripada dikenakan tindakan. Bas punya tayar 504 punya tayar, dia apa bukan tayar, dia gelong. Boy tahu gelong tayar dia, bas dia. Apa? Bas punya tayar gelong. Gelong? Tadi kata sudah komplain. Dia punya tayar gelong punya. Kita sudah tukar tayar. Sudah tukar tayar? Dia cakap sudah tukar. Kenapa ada gelong lagi? Dia ada gelong lagi. Boy tahu ke tak tahu? Gelong. Gelong lagi Gelong lagi. Masyarakat raya, dia orang kata sebelah tayar tu, apa dia orang suruh tukar. Kesemua pemandu dan syarikat pengusaha bas yang dikesan melakukan kesalahan jalan raya boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Berdasarkan pemerhatian JPJ dan juga operasi penyamaran penumpang bas ni, memang kami dapati ada pemandu bas yang gagal mematuhi undang-undang lah. Walau bagaimanapun hanya segelintir sahaja yang kurang peka kepada peraturan jalan raya ni. Majoriti masih lagi mengambil berat tentang peraturan jalan raya kerana mereka juga sedar akan tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan penumpang semasa bertugas. Tambah beliau, pihak JPJ sentiasa mengadakan advokasi kepada pemandu bas terutamanya di terminal bas sekitar Negeri Sembilan dengan memberikan nasihat dan membuat pemeriksaan teknikal sebelum memulakan perjalanan. JPJ sentiasa mengadakan dialog bersama pengusaha syarikat bas yang mana dalam sesi ini kedua pihak lah, JPJ dan syarikat pengusaha bas ini sendiri sentiasa berbincang dan berusaha untuk kita nak kenal pasti masalah berbangkit demi meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam lah. Sekiranya kesalahan itu berpunca daripada syarikat, kita boleh memanggil mereka untuk siasatan dan juga pada masa yang sama sekiranya mereka didapati melanggar peraturan, JPJ boleh mengesyorkan untuk dibatalkan lesen pengendali mereka.
Sehubungan dengan itu, audit ICOP atau Audit Tata Amalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi aktiviti pengangkutan jalan 2010 turut dilakukan terhadap semua syarikat pengendalian perdagangan di seluruh Negeri Sembilan. Fungsi utama penilaian audit ICOP keselamatan adalah bagi memastikan syarikat pengangkutan awam ni menitik beratkan keselamatan di dalam perkhidmatan. Syarikat-syarikat pengendali kenderaan perdagangan dan perkhidmatan awam akan melalui rutin pengauditan seperti audit ICOP keselamatan kes kemalangan jalan raya, audit ICOP keselamatan berkala dan audit ICOP keselamatan aduan khas. Tambah beliau, kekerapan audit ICOP di syarikat pengendali pengangkutan barangan dan perkhidmatan awam adalah dianggarkan sebanyak 8 kali sebulan bagi membantu memantau aspek keselamatan dalam perkhidmatan. Fokus untuk audit dijalankan ke atas 5 komponen utama iaitu kepimpinan dan keselamatan, pengurusan kenderaan, pemandu, pengurusan rekod dan juga pengurusan risiko. Komponen-komponen tersebut menjadi 23 perkara asas di dalam penilaian audit ICOP keselamatan dan 7 perkara yang dijadikan keperluan mandatori. Pemeriksaan audit ICOP keselamatan akan sentiasa dijalankan ke atas syarikat pengendali perkhidmatan awam untuk memastikan setiap syarikat menitik beratkan aspek keselamatan, antaranya pemantauan rekod GPS dan juga maklumat bagi setiap pemandu bas. Menurut Pengarah Urusan Syarikat Pengusaha Bas, Datuk Gopinathan Balasubramaniam, pemeriksaan rekod lampau berkaitan penyalahgunaan dadah, jenayah serta kesalahan lalu lintas akan dilakukan semasa sesi pengambilan pemandu bas. Biasanya bila kami dapat teguran ataupun isu yang pemandu yang menggunakan handphone ataupun pemandu secara tidak berhemah, so pihak syarikat akan panggil, siasat dululah apa yang berlaku. Siapa yang buat aduan tersebut pun kami pun akan panggil juga, akan buat siasat. Manakala benda itu betul berlaku, yang pertama kami akan bagi surat amaran lah. Kalau berlaku kali kedua, bagi pengantungan 14 hari. So kalau berlaku lagi, so kami akan bagi surat berhenti kerja lah. Tambahnya, setiap gerak-geri dan tahap kelajuan bas akan dipantau secara 24 jam melalui sistem kedudukan pengesan global, GPS. Kami sedang membaik pulih lagi untuk GPS ni. So petang ni pukul 3 ni pun ada GPS sistem yang kalau kenderaan tu laju, dia ada alarm kepada kenderaan tersebut dan kami pun dapat satu alarm bunyi mana lebih daripada 70 ke 80 tu kami akan lagi mudahlah pantau dia sebab yang memandunya pemandu. So dia ada masa nak laju, ada slow. Kami sendiri pun ada boleh cek dalam handphone sekali. Kerjasama yang erat antara pihak JPJ dan syarikat pengusaha bas amat diperlukan bagi meningkatkan tahap keselamatan sekaligus mengurangkan kadar kemalangan bas di jalan raya. Laporan Afifah Aminuddin, 999. Suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Beliau juga mempunyai 3 rekod jenayah narkotik. Ugut guna pistol jika enggan membayar wang perlindungan. Itulah taktik licik seorang penganggur berusia 42 tahun yang melakukan pemerasan terhadap peniaga yang memiliki pekerja warga asing di premis sekitar Pasar Borong, Sri Kembangan. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Pada 23 September 2022, terdapat satu kes ugutan jenayah di mana mangsa telah menerima pesanan di aplikasi WhatsApp daripada seorang yang dikenali dengan mengatakan tidak berpuas hati dan akan menembak mangsa sehingga mati. Itu tindakan seorang lelaki berusia 42 tahun terhadap seorang peniaga yang enggan membayar wang perlindungan kepadanya. Suspek yang juga seorang penganggur dipercayai bertindak secara solo melakukan kegiatan tersebut sejak lebih setahun lalu.
Di sini merupakan lokasi di mana suspek dipercayai telah melakukan ugutan jenayah atau peras ugut kepada setiap pemilik premis yang mempunyai pekerja warga asing. Dan hasil siasatan mendapati suspek akan meminta setiap pemilik premis tersebut wang sekitar RM300 hingga RM500. Susulan itu, seorang daripada mangsa dipercayai pemilik kedai kenderaan terpakai telah membuat laporan di Balai Polis Kinrara bagi melindungi diri dan keluarga daripada ancaman suspek. Hasil maklumat dan risikan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang berjaya menahan suspek di sebuah pangsapuri 5 tingkat terletak kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Lokasi tersebut turut dipercayai sebagai pot suspek dan rakannya melakukan kegiatan penyalahgunaan dadah. Suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Di antaranya adalah Seksyen 394, samun tanpa bersenjata, Seksyen 71 di bawah Akta Senjata Berjadual, Seksyen 379A, curi kenderaan dan juga Seksyen 457 pecah rumah. Beliau juga mempunyai 3 rekod jenayah narkotik dan 1 kes wanted Seksyen 506 Palang 323 Kanun Keseksaan bersabit Sungkai Report 1591 Palang 22. Kru 999 bersama pegawai polis IPD Kajang meninjau semula lokasi penemuan pistol dipercayai milik suspek. Susulan daripada tangkapan yang dibuat di daerah Serdang, hasil siasatan pihak polis berjaya merampas sepucuk pistol berwarna perang bersama kelopaknya yang berwarna hitam berserta 8 butir peluru di sebuah kediaman dipercayai milik suspek di sekitar kawasan Batu 16, Dusun Tua, Hulu Langan. Pistol itu dianggarkan bernilai ribuan ringgit serta dipercayai dibeli dari negara jiran. Polis berpendapat kegiatan suspek dianggap boleh mendatangkan ancaman dan kegusaran kepada orang awam. Suspek kini disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah yang memperuntukkan penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua iaitu memiliki senjata api dan peluru disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tak lebih 14 tahun dan sebat tak kurang 6 kali. Suspek disambung reman sehingga 14 Oktober 2022 di bawah IPD Kajang bagi siasatan lanjut. Orang awam yang mempunyai maklumat atau terkesan dengan mana-mana jenayah ugutan dan pemerasan boleh melaporkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Laporan Arisha Kalim 999. Kegiatan penyalahgunaan dadah di beberapa kawasan Pangsapuri sekitar Petaling Jaya semakin berlarutan. Rata-rata yang ditahan dikesan memiliki rekod jenayah lampau. Saksikan serbuan pihak narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya sertai wartawan Arisha Khalid. Pangsapuri Projek Perumahan Rakyat PPR sekitar Petaling Jaya sering menjadi tumpuan aktiviti penyalahgunaan dadah. Kegiatan tersebut dilihat semakin membimbangkan apabila terdapat penagih dadah yang mengganggu penduduk. Malah kebanyakan penghuni yang ditemui di lokasi itu mengakui berlakunya kegiatan penagihan dan pengedaran dadah secara tersembunyi di kawasan terbabit. Betul, sebab dah lama dah. Biasanya macam kita orang pun macam takut juga kan nak pergi. Kalau macam kan mak saya kan ada berniaga makanan kan. Kita orang nak pergi ikut atas pun kadang-kadang ada orang tunggu kat tangga minta duit macam tu lah.
Macam kadang-kadang adik pergi lepak ke apa kat kedai makan kan, diorang ikut. Kadang-kadang kejar apa semua. Macam tu lah. Yelah. Kalau boleh nak pindah juga kan, tapi itulah susah juga kan. Memang ramailah keluar masuk orang yang sama je. Pecah rumah apa semua ada lah. Nak duduk rumah mesti kena kunci lah rumah. Tak masuk orang apa semua. Apa tong gas pun orang ambil. Penagih memang banyak. Pasal apa sini orang luar pun datang. Kita duduk sini lama. Kita tahulah orang luar datang tu macam campur dengan orang yang sini. Penagih kan. Dia macam gaduh lah. Tengah malam pun orang gaduh. Hasil pemantauan 999 tadi, kebanyakan penghuni mendakwa Mat Gian di kawasan ini telah melakukan aktiviti penyalahgunaan dadah di kawasan yang gelap dan sunyi seperti di tangga, di kaki lima perumahan atau di rumah-rumah kosong. Bertindak mengikut aduan orang awam, Optapis khas oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dilancarkan bagi membantera spot Mat Gian di PPR tersebut. Seorang lelaki berusia 35 tahun disyaki penagih dadah berjaya dikesan apabila serbuan dimulakan di Blok C, Pangsapuri berkenaan. Sudah lama lah terlibat. Yang sebelum ni saya kerja dekat Kepong tu, adalah sikit-sikit saya buat kerja ni. Kena tangkap berapa kali sebelum ni? Saya ni sebelum ni kes dadah ni kali ke-3. Kali ke-3 lah you kena. Kalau kawan tu payung sikit, saya isap macam tu je. Ada rekod jenayah? Pernah kena tangkap? Jenayah ada, tapi kes jenayah tu 4-11, kira curi motor. Bagaimanapun, suspek cuba berdalih agar dirinya dibebaskan. Saya kena dapat bantuan daripada tuan. Tuan tolong sikit seminggu sekali datang sign ke apa, ambil urin ke. Macam tu boleh lah. Kena bantuan daripada anggota polis. Kalau saya boleh lah ubah, kena satu sama polis, takkan polis juga nak kasih tangan naikkan adik-adik. Rakan apa, budak-budak macam saya ni kenalah tolong sikit. Pemantauan seterusnya berjaya menahan seorang lelaki dipercayai bekerja sebagai mekanik apabila aksinya berlega-lega di kawasan berkenaan mencurigakan. Tinggal dengan siapa sini? Family. Kau dah kahwin? Dah ada anak? Isap apa? Kau isap apa? Ais? Iyalah. Macam Mimu datang lepak, saya isap lah. Pernah kena tahan sebab dadah sebelum? Pernah dulu, 2018. Memang tinggal kat sini lah. Masa kena tahan dadah tu, masuk penjara ke kena bayar denda? Bos penjara. Berapa tahun? 6 bulan. Serbuan diteruskan di lokasi kedua yang terletak di sebuah pangsapuri 5 tingkat turut disyaki menjadi pot si kaki lalok. Polis Polis. Letak. Isap apa ni? Ais lah? Ya. Berapa lama dah? Lama. Berapa tahun? 2 tahun isap ais. Barang lain ada isap? Ais bang. Ais saja. Kau beli barang kat mana? Dengan kawan bang. Kawan. Dengan kawan? Dekat mana? Kawan kat mana? Di Saman. Rumah ni rumah siapa? Family bang. Family. Habis bilik ni? Bilik saya. Kau duduk bilik sini lah. Kau duduk dengan siapa bilik ni? Seorang. Keasyikan sepasang kekasih menghisap dadah dipercayai syabu terhenti apabila kediaman mereka diserbu pihak berkuasa. Siasatan awal mendapati suspek pernah ditahan 2 kali atas kesalahan sama.
Dua-dua kes apa? Dadah urin. Kes? Urin. Kes urin. Tahun bila? 2019 dengan 2016. 2016 dengan 2019. Dua-dua kes urin. So kes tu macam mana? Dah selesai? Dah selesai. Tangkap di mana? Di Kelang. Kelang. Yang 2019 Kelang. 2016? 2016 di KL. Hasil risikan selama 2 minggu, pihak IPD Petaling Jaya berjaya memberkas 63 individu di 2 lokasi terbabit disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Jumlah rampasan dadah sepanjang 3 hari operasi tersebut iaitu heroin sebanyak 6.95 gram, syabu sebanyak 8.7 gram, ketamin 0.40 gram dan air ketum sebanyak 6 liter. ACP Muhammad Fakhruddin turut menjelaskan walaupun rata-rata individu yang ditahan merupakan penyewa, tiada tindakan bakal dikenakan kepada pemilik rumah tersebut. Maknanya mereka boleh kita buat tangkapan tu sekiranya mereka itu mempunyai dadah ataupun penyalahgunaan dadah, mereka yang berada dalam premis itu kita akan buat tangkapan dan juga mereka akan bertanggungjawablah di bawah Akta Dadah Berbahaya. Tambah beliau, pihaknya turut menerima beberapa aduan daripada pemilik rumah susulan kes penagih dadah yang kian meningkat di lokasi berkenaan. Setakat ini kita juga ada menerima aduan-aduan daripada penyewa-penyewa ini, di mana ada mungkin penyewa mereka ini menyalahgunakan dadah, kemudian disebabkan mereka rasa tidak senang dengan apa yang berlaku dan mereka telah memberi maklumat kepada kita dan kita telah buat tindakan. Beliau turut menegaskan tiada kompromi buat penagih dadah yang dikesan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, sekiranya mereka ni, penagih-penagih dadah ni, yang terutama mereka ni ditangkap di bawah Seksyen 15(1) kurungan A Akta Dadah Berbahaya, iaitu mereka menyalahgunakan dadah, bila tangkap banyak 3 kali rekod, kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1992, di mana mereka ini jika dituduh di bawah Seksyen 39C, mereka boleh dipenjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun dan boleh dikenakan sebatan tidak lebih daripada 3 sebatan. So sekiranya kita ingin memendung penagih-penagih dadah tega ini, kita melihat mereka ni penagih berulang dan kita akan terus merehabilitasikan buat diskriminasi. Ia ini lebih berkesan lah. Mereka ni akan mereka akan dihukum di penjara dan mereka dalam menjalankan proses pemulihan dalam penjara. Orang awam digalakkan untuk menyalurkan maklumat di balai berdekatan bagi membantu pihak polis membendung kegiatan penyalahgunaan dadah dari semakin berleluasa. Laporan Arisha Kalim 999. Seorang wanita warga tempatan berputih mata apabila didatangi 2 lelaki bermotosikal secara tiba-tiba yang bertindak melarikan beg tangan kepunyaan mangsa. Kejadian yang berlaku di Taman Bayu Perdana Kelang itu dirakam oleh kamera papan pemuka dashcam sebuah kenderaan yang melalui jalan terbabit sehingga tular di media sosial mencecah lebih 60,000 jumlah tontonan. Kita sebagai perempuan ni, orang ingat kita ni lemah. Apa saja orang boleh ambil peluang atas kita. Kita kena pekalah sekeliling kita. Kita kena hati-hati. Macam ragut, colek, kita kena memerhati dululah. Ke kiri, ke kanan, tengok sekeliling kita. Membahaya atau tidak. Kalau tidak, okey. Kalau membahaya, kita kena ingatlah. Sekarang ni pula, seheboh kata orang apa? Colek budak. Kita kena hati-hati. Kadang kita orang dewasa pun diorang colek kita. Lepas tu bila anak-anak tu kita kena pantau lah kat mana diorang, kena tengok diorang kat mana. Sebab anak-anak ni kadang kalau nak jadi benda dia sekejap aja, sekelip mata aja. Orang sekolah pun tengok, sekolah pun orang boleh colek budak. Nasihat pakcik suruh anak-anak muda ni bekerja. Macam pakcik ni bekerja nak.
siang dan malam cari rezeki. Suruh anak-anak muda tu cari kerja. Cuba kena anak-anak mereka dan adik-adik mereka. Apa masalah diorang? Suruh jiran-jiran berbaik-baik sama kita. Tangkap diorang tu, bawa ke balai polis. Berdasarkan video terbabit, suspek didakwa memerhatikan pergerakan mangsa sebelum bertindak memberhentikan motosikal bersebelahan kenderaan di hadapan rumah. Meskipun mangsa yang baru pulang dari premis berhampiran cuba menghalangnya, namun tindakannya itu gagal apabila suspek terus memecut laju meninggalkan kawasan itu. Baik, kita pecah kepada dua bahagian sebelum kejadian dan selepas kejadian. Daripada video tu kita tengok macam mana sedikit daripada potongan tu menunjukkan motosikal telah membuat satu pusingan. Maknanya kita boleh anggarkan dua keadaan. Sama ada mangsa ni telah disasarkan ataupun mangsa rambang. Kalau kita tengok cara dia pergi kepada kereta, makna dia tidak biasa di tempat tersebut, penjenayah tu. Keadaan kedua, kalau bukan mangsa yang disasarkan, mangsa tersebut adalah mangsa rambang. Penjenayah dia buat dia punya rondaan, kita panggil, untuk mencari mangsa, dan kebetulan situasi itu menghidangkan dia sesuatu. Bila orang keluar daripada kereta, tentunya kereta tak berkunci. Jadi itu yang diproses oleh penjenayah sebelum dia membuat keputusan untuk melakukan jenayahnya. Nasihat saya, kalau nak turun daripada kereta, duduk dulu, berhenti dulu depan rumah. Jangan keluar daripada kereta, perhatikan keliling dulu. Kalau tak ada motosikal, tak ada apa yang syak, kemudian seorang ni boleh turun dan buka pintu tadi atau pagar tadi. Kemudian masa dia turun tadi pun kita kena kunci kereta ni. Ada lebih baik kalau kita nak masuk, buka pagar, masukkan kenderaan, berhenti betul-betul depan pagar. Sudah tentulah cara paling senang gunakan pagar elektrik dan sebagainya, tapi bukan semua orang mampu. Cuba kita bayangkan latar kejadian ni kat kampung misalnya. Kemudian pagar sliding. Semua ni memakan masa. Dan masa adalah komoditi paling berharga kepada penjenayah. Semakin singkat masa yang kita gunakan, semakin kurang risiko jenayah berlaku pada kita. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hong Fong, sebuah laporan telah dibuat oleh mangsa pada 3 Oktober lalu di Balai Polis Kelang. Usaha mengesan kedua-dua suspek masih dipergiatkan dan kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun berkumpulan. Buat kali lah. Buat saya lah kali. Buat! Jangan tinggi suara kat saya. Hei, buat tak? Menjerit dan menghina pihak polis. Itulah antara provokasi yang dicetuskan pelanggan di sebuah pusat hiburan tidak berlesen yang diserbu oleh pasukan D7 IPK Selangor baru-baru ini. Saksikan laporannya bersama wartawan Haris Karo Alex. Sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya dikesan beroperasi tanpa kelulusan yang sah. Hasil risikan dan maklumat awam, cawangan maksiat judi dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor bertindak menyerbu permis berkenaan. Seramai 126 pelanggan telah diperiksa, termasuk bagi mengesan rekod individu dikendaki. Rata-rata pengunjung lihat sedang berhibur seolah-olah permis berkenaan telah mendapat kelulusan pihak berwajib. Namun serbuan yang diketuai pegawai terus dituju IPK Selangor, DSP Nik Abdul Halim, dikejutkan dengan jeritan seorang lelaki yang dilihat cuba mencetuskan provokasi terhadap anggota polis yang sedang bertugas. Apa hal lu? Apa hal lu? Siapa apa salah? Bukan, saya buat apa salah. Tindakan pelanggan lelaki berusia 30 tahun ini juga dilihat cuba mencabar pihak berkuasa. Kadi, mari. Kadi. Kadi ya. Apa masalah? Polis ambil saya tak ada apa-apa. Buat kadi ya. Apa masalah? Buat saya lah kadi. Buat! Jangan tinggi suara dengan saya. Hei, buat tak? Jangan tinggi suara dengan saya. Buat tak? Saya tak buat apa. You kadi lah. Kadi.
Gari, tak gari dia pergi. Jangan puas sini. You diam. Apa diam? Bagi kita buat kerja. Apa? Sekarang saya ada kacau you ah. You boleh kerja lah. Tapi you tinggi suara kenapa? Tinggi apa suara? Tinggi suara tak boleh. Sekarang saya tinggi suara tak boleh. Saya ada tinggi suara. Saya tinggi suara tak boleh. Saya tinggi suara tak boleh. Semua orang ambil gambar. Ambil lah. Apa masalah? Saya tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Saya takut apa? Tak ada masalah, saya tak takut. Kenapa? Kenapa saya takut kayu? Mesti saya takut kayu. Ambil lah. Gari saya. Gari. Sekarang gari. Walau bagaimanapun, jeritan pelanggan itu tidak diendahkan oleh anggota polis terlibat bagi menjaga ketenteraman awam. Dalam operasi sama, pihak polis berjaya mengesan seramai 22 pekerja asing yang digaji tanpa permit dan dokumentasi yang sah. Ada yang mendakwa hanya bekerja secara sambilan dan menerima upah mengikut hari bekerja. Kerja berapa lama? Hari ini saja part-timer. Hari ini part-timer. Lain kerja apa? Lain saya kerja construction. Tapi kita punya projek itu sudah siap. 1 minggu saya senang saja tak ada kerja. So saya pikir saya part-timer sini ya. Dia orang cakap itu restoran saja. Kita itu pinggan-pinggan sushi saja. Itu pasal kita mari. Kalau night club kita tak tahu kita tak mau masuk sini. Gaji berapa? 1 jam RM10 part-timer. Masuk pukul 5, balik pukul 12. 12 balik. Kita salah kah? Mesti salah. Mesti salah. Dia punya permit apa? Construction. Hasil semakan mendapati, pekerja asing telah menyalahgunakan permit yang dibenarkan sekaligus melanggar akta imigresen. Macam 2,200 macam ni. Masuk pukul berapa? Hampa masuk, hampa balik. Petang hampa masuk, malam hampa balik. Ini club tutup pukul berapa? Hampa lah, kita sudah siap. Hampa 4:30, 5 macam ni balik. Hampa semua keluar lah. 4:30 je balik. Macam sudah siap, lepas tu balik. Seramai 126 pelanggan dan pekerja turut menjalani ujian air kencing, namun didapati bebas daripada sebarang yang kena dada. Bagi kesalahan menjalankan perniagaan pusat hiburan tanpa lesen yang sah, kes disiap di bawah Seksyen 6-1 Hukuman Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan. Kesemua ditahan dan barang rampasan telah dibawa ke ITB Petaling Jaya untuk siasatan lanjut. Laporan Haris Farah Alex 999. Gara-gara ingin melakukan upacara perubatan batin, seorang penjual sayur berdepan detik cemas apabila sesat hampir 2 jam di Pulau Besar, Melaka. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan oleh pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Merlimau dan Jasin. Laporannya dalam Tragedi 999. Tindakan pantas 10 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Merlimau dan Jasin berjaya menyelamatkan seorang penjual sayur yang sesat hampir 2 jam di Pulau Besar, Melaka. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Merlimau, penolong penguasa bomba Muhammad Faizal Fuad, pihaknya menemukan mangsa yang berada dalam keadaan lesu pada jam 10.45 malam. Masa tu ditemui kalau ikutkan di kawasan hutan di dalam Pulau Besar di penjuru sisi kiri hutan tersebut, dan tujuan mangsa dimaklumkan untuk tujuan sambilan dia just pergi ke pulau je lah. Itu yang kita dapat info. Kita pun tak dapat info lebih lanjut bagaimana dia boleh hadir di pulau tersebut lah. Sebelum kejadian, mangsa dilaporkan telah ke Pulau Besar pada jam 8 pagi dengan menaiki feri pelancongan dari jeti Anjung Batu. Tujuan mangsa ke lokasi itu dikatakan untuk melakukan perubatan secara batin termasuk bertapa di sebuah gua di pulau tersebut.
Mangsa turut didakwa telah melakukan upacara perubatan batin itu sebanyak 4 kali sepanjang bulan lalu. Begitupun mangsa yang berusia 37 tahun selamat dibawa pulang pada jam 12.36 tengah malam dengan kerjasama pihak polis Diraja Malaysia dan nelayan setempat. Mangsa dibawa ke Hospital Melaka untuk diberikan rawatan lanjut. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.